Okey, semalam saya nak tambah sikit lah. Semalam dia cerita pasal Anwar gila talak ni kan. Dan dalam ucapan dia minit ke-7 tu dia kata, PAS memilih untuk meninggalkan kita, kata Anwar tu kata. Dia kata PAS berkenaan. Sebenarnya saya ingat sebiji-sebiji sejarah tu itu bohong. Itu bohong. Sebab apa? Bila PAS tak setuju Anwar nak gulingkan Khalid Ibrahim dan nak lantik Wan Azizah, mula-mula dia nak jadi MB lah kan. Dia jadi MB. PAS tak setuju. Mereka bubarkan Pakatan Rakyat tanpa berbincang dengan PAS. Sebelum tu Anwar dah hantar orang-orang dia menyusup ke dalam PAS. Dia beli orang apa ni supaya melawan golongan ulama ni. Dia panggil golongan Erdogan. Dia ingat lagi? Golongan Erdogan untuk menakluki PAS. Tapi Hadi Awang dah hidup. Selepas tu ada pemilihan dalam PAS. Kalah semuanya Erdogan ni. Dan Erdogan ni lah yang keluar menubuhkan Parti Amanah yang ditaja oleh DAP dan PKR. Jadi PAS tak decide untuk tinggalkan Pakatan Rakyat. What happened was Pakatan Harapan ditubuhkan, PAS tidak dijemput. Jadi bukan PAS yang mainkan dia orang tau. Dia orang yang mainkan PAS. Semua orang boleh ingat lagi. Boleh ingat lagi. Kemudian dia buat Pakatan Harapan Pakatan Harapan. Jadi yang kalah ni lah yang telah membubuhkan amanah kan. Dan Anwar berkata, PAS dia bercerita pasal malam tadi dia bercerita pasal tebuk atap Anwar bercerita pasal PAS Sabah. Mereka mau tebuk atap pada pegang kuasa. Satu Malaysia, jangan cuba menukar sejarah. Siapakah pelopor tebuk atap yang terkenal dengan tarikh 16 September selepas PRU 12? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah pelopor penebuk atap. Dia kata, dia berjaya beli sana beli sini kan, penebuk atap sebab menang. Dan siapa yang mempelopori suruh Adun letak jawatan supaya dia boleh bertanding? Anwar Ibrahim. Lepas tu kan dia langkah kajam tu. Suruh orang tu letak jawatan. Lepas tu dia nak bertanding, tiba-tiba dia kena ada kes, suruh Wan Azizah bertanding kan. Dia lah pelopor langkah-langkah semua ni langkah itu langkah ini. Kemudian kenapa tebuk atap dilakukan oleh di Sheraton? Sebab kamu yang tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Dan bila kelengkabut macam tu, Zahid ambil peluang tu, cocok dan tebuk atap. Dan penebuk atap tu, dalang di belakang penebuk atap tu ialah Zahid Hamidi yang mengharapkan supaya PN ni tolonglah dia, kes dia 47 ni kan. Jadi kamu Anwar tak layak langsung nak cerita pasal orang lain tebuk atap. Sebab kamu tu tebuk atap, bukan tebuk atap je, tebuk pintu depan, tebuk pintu belakang sekali. Kamu tak layak nak cerita pasal orang lain tebuk atap. Kamulah pelopor penebuk atap. Lepas tu banyak I have the formidable convincing numbers. I have the numbers. I have convincing numbers sampai jadi bahan-bahan ajukan. Kan. So itu adalah pada baru-baru saja pada tahun 2021. 2021 kalau anda masih ingat kan, ketika PRN Sabah, Anwar buat benda yang sama dan cuba tebuk atap. Saya rasa pengumuman itu telah dibuat di Hilton. Lepas tu kita dapat tahu dia kata dia akan menghadap Tuanku Agong. Kemudian Tuanku Agong masuk IJN, tak silap saya. Sakit, tak silap saya. So the kind of nonsense yang keluar daripada Anwar Ibrahim. Sambung Abang Sam. Ada lagi? Tambah sikit lagi. Dia kata tak ada satu tender yang saya izinkan disakau oleh mana-mana pemimpin. Kita tahu baru saja keluar dalam Malaysia Now 2 hari lepas yang dia telah mengarahkan SPRM supaya tidak menyiasat Farhash yang merupakan kroni dia yang dapat direct nego. Jadi dia kata tak ada satu tender yang saya izinkan disakau oleh mana-mana pemimpin. Memanglah sebab kau tak tender benda tu, macam mana nak sakau? Kau bagi direct je kan. Kau tak tender, kau bagi direct. Yang tender tu memang tak boleh sakau lah. Tapi kau direct nego bagi dekat kroni kau. Lagi satu kau bohong. Dalam masa 20 minit saya rasa dia bohong 10 kali. Sama level atau mungkin bawah sikit atau atas sikit daripada Rafizi semasa ucapan dia dekat ceramah PRK Sungai Bakap. Rafizi dalam masa setengah jam dia bohong 17 kali. Ini dalam masa 42 minit saya tak habis tengok lagi. Tak berapa kali dia bohong. Sama. Yang heran kenapa Rafizi tak ada? Okey bang, kenapa Rafizi tak ada bang? Baru saya perasan Rafizi tak ada di perhimpunan reformasi tu. Reformasi. Ada siapa-siapa yang nampak Rafizi tak? Anwar Ibrahim telah menyampaikan pidato dia. Pidato dia bertajuk reformasi dan masa hadapan. Dia tajuk sebenarnya yang Rafizi dapat ialah, itu yang Rafizi katanya, dengar cerita lah Rafizi merajuk tak nak datang. Sebab Rafizi dapat draft itu di mana dia kata reformasi dan masa hadapan PKR tanpa Rafizi.
Tanpa Rafizi. Tanpa Rafizi. Kesian Rafizi. Siapa suruh Rafizi jemput Salim Iskandar ke podcast dia, dan kemudian Salim pergi serang Anwar Ibrahim, kan? Memalukan sungguh. Apa sekali lagi dia kata? Ya. 2 tahun mereka perintah. Dia sebut zaman Muhyiddin dan zaman Ismail Sabri ya. Sebut apa yang tak diambil. Lepas tu dia kata, ya, tapi nak ingatkan Anwar, yang perintah tu UMNO. Yang kau tuduh sakau tu UMNO. Penyakau tu lah yang kau ambil sekarang ni. Lepas tu Anwar bagi contoh. Bestarinet dah habis selesai mahkamah ke belum? Belum dia kena charge lagi pun. Dia kata jana berbawa dan dijatuhkan hukuman ke belum? Macam ni belum lagi. Lepas tu dia kata tebatan banjir. Kita semua tahu, kita dah mainkan banyak kali. Tebatan banjir tu tak ada kes apa pun. Dan bila kau orang cancel benda tu, banjir tak ada selesai, lepas tu kos bertambah. Betul? Kos bertambah. Ini yang kau kata sakau. Bestarinet belum pergi mahkamah, jana berbawa belum dijatuh hukum. Tebatan banjir tak ada kes pun. Ini yang kau kata sakau. Apa ni Noah? Kau tak tahu kira ke? Kau main tembak dan yang apa konon-konon informasi tu tepuk lah. Padahal sampah. Bang, pakcik-makcik yang tenganga tu, dia orang tepuk. Ya Allah, cepatlah sikit habis. Kita tepuk dia, mungkin dia cepatlah sikit habis. Pakcik, makcik, abang, kakak, bila kau tepuk orang narsisistik macam ni tu, lagi seronok lah dia berkepak atas pentas. Sama lagi bang? Bagi Kanah pula. Letih aku jerit. Tapi kan hari ni, for the fact that dia tak berhenti. Dia tahu yang orang, dia sekarang ni, bila dia bercakap minggu lepas mengenai yang dia banduan kehormat, saya rasa seperti biasa, Anwar tak pernah berfikir sebelum dia bercakap. Ya, betul. Jadi bila hari tu, bila banduan kehormat tu, dan dia kena daripada semua pihak, dia cuba, somebody yang narsisistik lah Anwar Ibrahim, dia tidak akan berdiam diri. Dia akan cuba melawan dan dia cuba nak menunjukkan bahawa aku betul. Betul. Aku adalah banduan kehormat. Itu adalah tuduhan zalim dan jahat. Setuju. So dia rasa perlu, dan hari ini dia buat lagi. Dia buat lagi, kan? And then dia buat lagi, and then lepas tu dia tapi kali ni dia cakap lah terus terang kan, orang kata saya main dengan laki, orang kata saya main dengan perempuan, cuma orang belum kata saya main dengan lembu. Kalau orang dah mula kata kau main dengan lembu, aku tak tahulah Anwar. Kan, main dengan lembu ke, main dengan kambing ke, aku tak tahulah Anwar. Dia kalau dah play macam padahal benda yang fakta So you cannot deny the fact Anwar. Kau telah dihukum penjara. Kes kau dengan Saiful. Ingat Anwar, Dr. Mahathir ada surat-surat yang dihantar oleh Wan Azizah kepada dia cerita pasal perangai Anwar. Dr. Mahathir belum keluar lagi dalam kali. Kan? So kita nak tunggu benda macam tu. Tapi sekarang ni kan Anas, adakah dia akan berhenti daripada cuba menegakkan benang yang basah? Sebab kita tahu kalau nak dia menegakkan batang yang basah pula. Kalau dia nak menegakkan benda lain, dia mungkin perlukan Viagra. Tetapi kan, dalam menegakkan benang yang basah ini, adakah dia akan terus persisten untuk cuba menegakkan benang yang basah, mengatakan yang dia telah dizalimi, masuk penjara kerana dia all these 8 judges di Mahkamah Rayuan dan Persekutuan kan memang menzalimi dia. Adakah dia akan terus dengan naratif itu dalam masa 2-3 minggu ini atau dia akan akhirnya berhenti bercakap, Anas? Okey. Saya rasa dia akan berterusan sampai hujung pengal dia. Tahu kenapa? Sebab kalaulah katakanlah dia ada polisi bagus untuk rakyat, dia akan cakap pasal polisi dia. So dia boleh avoid cakap pasal benda ni. Sekarang ni dia tak ada reputasi yang dia boleh letak untuk contohnya polisi yang dibuat bagus untuk rakyat. Jadi tak ada apa yang boleh mempertahankan reputasi dia melainkan penafian dia untuk kes liwat. Sebab dia kata dalam ucapan itu, dia kata saya fokus masalah rakyat. Apa yang kau fokus masalah rakyat? Kau sedut subsidi lagi. Lepas tu sebenarnya kalau kita perhatikan daripada mula dia ambil, dia fokus masalah nak attack pembangkang. Ya, betul. Sakau. Sekarang ni dia fokus masalah nak selesaikan kredibiliti dia. Masa bila kau fokus masalah rakyat? That is very good. That is a very good point. Betul lah Bang Sam. Betul lah Bang Sam. Jadi oleh kerana dia tak ada polisi bagus, so dia tak ada apa yang boleh mengangkat kredibiliti dia yang baru. So dia akan cuba mempertahankan apa saja so-called maruah dalam kurungan yang dia ada. Okay, so this is a very good point. So sekarang kita dah boleh letak, to simplify, over the first 2 years dia sebagai Perdana Menteri, the first year dia spend dengan, kita masih ingat lagi itu benda yang pertama, dia menyerang
Perikatan Nasional, dia menyerang mencuri ahli parlimen. Dia menyerang musuh politik. Itu prioriti dia. Yang sekarang ni nampaknya prioriti dia yang kedua ialah untuk mempertahankan integriti dia, untuk mempertahankan maruah dia. So itu maruah dia yang dia. Dan saya rasa ini kita akan tengok dia akan mula mempertahankan yang dia ni sebenarnya, sebab dia cakap banyak tau, Anwar ni ejen Amerika, kau ni lah Anas. Yang dituduh Anwar ni ejen Israel, ejen Yahudi kan. So dia akan mempertahankan maruah diri dia. So this is very good point. Orang narsisistik memang akan macam tu lah. Dan dia punya tendency lupa, kan. Dia punya perbicaraan mahkamah, kes usul router akan bermula bulan Jun tahun depan. Tahun depan pun dia akan disibukkan dengan masalah dia. Itu masa bila dia nak menyelesaikan masalah rakyat. Kan. Sebab kita masih ingat Anwar, kalaulah dia masa dia jadi Perdana Menteri awal-awal,